Okay. Sedia? Sedih. Sedia? Bismillah. 3, 2, 1. Bismillah. Action. Boleh, bloopers. Dia kena ada bloopers awal tu. Okay, sekali lagi ni. 3, 2, 1. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat lagi merekod atau merakam satu lagi podcast yang insya-Allah sangat bermanfaat untuk pendengar-pendengar sekalian yang sentiasa menyokong, yang sentiasa support, yang sentiasa mendengar, dan kita orang cuba untuk bawa tajuk hari ini lebih kepada perkara yang lebih relate dengan kita punya kehidupan kita, dengan kita punya perjalanan kita setelah kita bukakan mata daripada bangun tidur sehinggalah menutup mata kita untuk tidur semula. Bukan menutup mata selama-lamanya, tapi menutup mata tidur semula kan. Okey, di sebelah kiri saya kita ada Audi Nabil. Halo semua. Sihat Audi ya? Alhamdulillah. Saya tak perlu pun kenalkan dia sebab mungkin kalau nak kenalkan dia kalau nak kenal dengan dia boleh tengok podcast sebelum ni, sebab sebelum ni kita dah banyak kali bawa dah. Audi Nabil ni dalam Baru sekali je, Mi? Baru sekali. Oh, satu kali sebenarnya dah ada rekod dua. Tapi satu tu ada masalah, dia tak dapat nak publish, kena rekod balik. So tak apalah, minggu depan insya-Allah kita rekod. Okey, dan kita bawa juga tetamu jemputan kita hari ni yang bukan calon-calon jugalah backgroundnya. So saya pun baru kenal. Jadi kita minta dia kenalkan diri dia sendirilah. Kita persilakan panggilan mesra saya panggil Arif untuk memperkenalkan diri dan sedikit latar belakang. Boleh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amir dan juga Audi. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada pasukan tentang kita atas jemputan untuk saya datang ke sesi perbincangan ataupun diskusi kita pada kali ini, dan harap-harapnya kita akan menerima manfaat daripada sesi perbincangan kita pada kali ini lah, insya-Allah. Jadi nama saya Khairul Arif bin Razali. Saya ialah pegawai psikologi di sebuah hospital yang berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi saya ambil masa sikit tu sebab bukan hospital yang kita boleh katakan sebagai hospital kerajaan. Itu yang saya ambil masa sikit. Ada perbezaan tempat saya bekerja sekarang berbanding dengan hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sekarang saya cuti belajar sepenuh masa kerana saya mengembung pengajian ijazah sarjana yang kedua dalam bidang sains kemanusiaan dalam psikologi, pengkhususan di dalam klinikal dan juga kaunseling. Jadi umur mungkin kalau ada siapa-siapa nak tahu, saya berumur 31 tahun, berasal dari Kuala Terengganu. Single tak? Masih lagi bujang. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat boleh boleh tinggalkan komen. Okey. Saya tertarik tadi Abdi. Dalam kita duk hidup pikuk sekarang ni, kita dihebohkan dengan sekolah tak mendatangkan value, tapi kita bawa someone yang cuba untuk dapatkan 2 master. Dalam usaha cuba untuk mendapatkan 2 master. So bagi saya macam ini antara satu cara kami untuk menjaga value podcast kami lah kan. Dan alhamdulillah terima kasih juga Cik Arif sebab sudi bersama dengan kami lah kan. Okey, so tajuk kita hari ini, saya tak ada tajuk besar lagi, tapi yang kita nak berbualkan ataupun kita nak ceritakan struggle pointnya adalah rutin dan habit seseorang. Audi ada rutin harian? Habit harian ada? Habit tu mestilah ada kan. Cuma nak kata nak dia jadi rutin tu, rutin healthy ke tak healthy, itu yang kita kena question balik. Saya okey, sebelum kita pergi ke lebih jauh lah kan, lebih dalam kan, saya nak tanyalah Audi kan. Okey, sebelum tu Encik Arif, kalau mungkin Encik Arif tak biasa podcast,
Encik Arif boleh je tanya kita orang pun tak ada masalah. Okay. Nak silang kita punya borang tak ada masalah. Boleh. Potong je. Ni kedai di podcast ni asalnya kedai kopi punya borang. So tak ada masalah pun. Okay. So saya nak tanya, soalan saya tadi tersalah. Macam biasa sangat soalan tu. Apa rutin ataupun habit Audi Nabil yang pelik? Yang pelik Alamak. Yang rasa pelik. Dia suka berus gigi sambil korek telinga ke. Manalah tahu kan. Yang rasa pelik lah. Lebih nak santai je dulu ni. Sekejap lagi kita nak masuk yang dalam-dalam. Ada ke tak ada? Rasanya macam tak nampak lah pula. Sebab kita rasa kita biasa kita rasa lah biasa kan. kan, tak tahulah dekat orang pelik ke tak. Betul. Tapi yang saya rasa yang saya cuba ataupun struggle untuk nak jadikan dia sebagai rutin adalah untuk datang kerja awal. Itu jangan cakap awal. Itu struggle sebenarnya. Saya pun struggle juga itu. Awal sebab dekat TK ni Encik Arif dia menggunakan kaedah fleksibel. Walaupun dalam kontrak itu 95, tapi kita memakai kaedah fleksibel. Kalau kau datang awal, kau bolehlah balik tepat. Lepas tu kalau kau datang lambat, kau boleh lambat lah. Dan itu bukan di bawah pantauan HR sangat, lebih kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan amanah kerja tu je kan. Dan alhamdulillah dekat TK semuanya masih mengikut peraturan. Alhamdulillah lah. So saya nak tanya Encik Arif. Kan, kalau Adi ada soalan pun Adi nanti akan tanya. Apa biasanya masyarakat kita ni kan, kita selalu mengatakan itu adalah rutin aku. Dalam masa yang sama perkara itu juga dianggap sebagai habit. So sebenarnya ada perbezaan atau tak, ataupun sebenarnya benda ni kedua-duanya sama? Mungkin kalau kita boleh tengok dulu kan, sebelum kita nak kenali benda tu sama ada rutin ke ataupun habit, dia tengok kepada apa sebab kita buat sesuatu benda. Yang mana kita boleh katakan ni sebagai motivasi. Apa yang mendorong kita untuk buat benda tu. Jadi kalau kita tanya diri kita soalan tu, apa benda yang mendorong aku untuk buat benda tu? Lepas tu bila kita buat benda tu mungkin pada mula kita nak buat, kita rasa macam tak selesa. Yalah, sebab ada orang kata langkah-langkah. Even nak gosok gigi sekalipun, ada langkah yang kita belajar masa kita kanak-kanak dulu. Ambil berus gigi, lepas tu ambil ubat gigi, letak ubat gigi. Even nak letak ubat gigi tu pun, kalau kita tengok dekat TV, dia letak nak bagi cantik, dia letak dekat semua berus tu. Padahal sebenarnya orang kata lagi membazir kalau letak semua tu bandingkan letak mungkin separuh daripada berus tu. Lepas tu terus berus gigi. Jadi ada langkah-langkah yang kita buat yang mana mungkin kita didorong oleh nak pastikan gigi sihat. Ya, betul. Jadi akibat daripada tu kita buat benda tu mungkin mula-mula jadi rutin. Tapi bila dah lama kelamaan buat, benda tu tak memerlukan pemikiran ataupun proses yang kita rasa kena fikir, benda tu dah jadi automatik. Kita teruskan kepada fasa yang kita panggil sebagai habit. So dari segi, yalah, orang kata mungkin ada persamaan yang mungkin orang silap faham, di mana habit dengan rutin ni mereka ingat sama, walhal mungkin kita tahu sebenarnya kita nak buat benda tu dulu perlu rutin. Bukan semua benda kita jadikan rutin tu jadi habit. So bila kita dah buat semua benda tu jadi rutin, lama kelamaan dia tak memerlukan pemikiran yang terlalu kompleks, aktiviti tu boleh kita katakan sebagai habit. Maknanya lebih kurang macam rutin ataupun habit perlu kepada seseorang tu achieve minda separa sedar. Ya, betul. Minda separa sedar. Menarik tak? Baik kan? Unconscious. Allah. Dia dah mula untuk masuk dalam dan lebih dalam lagi. Awal sangat tak? Jangan risau. Awak yang menonton, kalau awak tak tahu, awak sama je level dengan saya. Saya menemani awak. Sebab saya pun tak tahu. Jadi sebab tu kita nak kena tanya dengan orang yang betul-betul pakar. Orang yang ada orang kata authority. Yes. Orang yang ada authority untuk bercakap pasal benda ni. Sebab kalau kita suruh semua orang cakap, semua orang boleh bercakap. Kan? Semua orang, sama ada betul atau salah je lah. So okay, kalau katalah hari ni kita cerita pasal rutin kan, macam mana sebenarnya kita nak, boleh soalan ni terbuka lah kepada Audi dengan Arif, macam mana kita nak improve rutin kita menjadi rutin yang baik,
rutin yang sehat, rutin yang bermanfaat untuk diri kita sebenarnya. Bagi saya lah kan, kalau kita nak sampai ke tahap kita nak kena pasti rutin tu sama ada rutin yang bermanfaat ataupun tak, kita mungkin boleh eksperimen. Sebab bukan semua benda yang kita buat kita terus tahu. Yalah, mungkin kita ada teori. Apa yang mendorong, macam tadi saya bagi tahu, mungkin kita ada didorong oleh motivasi benda kita nak buat ni. Tapi tak semestinya semua benda yang kita buat tu kita dah tahu akan mendatangkan manfaat. So bila mana kita eksperimen, kita cuba tengok benda yang kita buat ni kita dah jadikan sebagai rutin, sebenarnya ada banyak manfaat-manfaat yang aku terima daripada aktiviti ni yang dah aku jadikan sebagai rutin. So mungkin dari situ kita boleh tahu, okay, benda ni mendatangkan banyak manfaat kepada aku, mungkin aku boleh teruskan dan aku boleh kategorikan rutin ni sebagai rutin yang bermanfaat. Yang mana yang kurang bermanfaat tu mungkin, yelah, kita ni bukan sempurna. Betul. Ada juga benda-benda yang mungkin kadang-kadang kita buat sebab motivasi ni kebanyakan masanya didorong oleh perasaan nak mengelak daripada mengalami satu perkara yang tak menyelesaikan. Kita datang kerja, mungkin salah satu sebabnya sebab mungkin kita nak hidup susah. Kita mungkin nak tampung ataupun nak sara hidup keluarga kita. Kita nak cuba untuk mempunyai satu kehidupan yang orang kata selesa lah. So kebanyakan benda yang didorong oleh motivasi ni ialah mungkin kita nak cuba mengelak daripada mengalami satu perasaan yang tak menyelesaikan. So itu bagi saya lah, Amir. Faham. Dari segi macam mana kita nak membezakan rutin yang manfaat ataupun tak bermanfaat lah. Kalau macam kau, mungkin ada sisi pandang lain ataupun kau boleh declare, ni yang bermanfaat untuk kau. Okay. Saya setuju dengan apa yang Encik Arif katakan tadi kan. Dan saya nak tambah lagi, kalau pada saya, untuk kita nak mencipta rutin atau kita nak melihat sesuatu rutin itu sebagai satu rutin yang healthy ataupun tidak, dia berbalik kepada kita punya self value. Self value seseorang. Kalau kita rasa macam membaca buku tu satu rutin yang tak sia-sia, jadi kita masukkan dia sebagai rutin yang bermanfaat. Kita kira sebagai membaca buku tu sebagai rutin yang bermanfaat. Ada orang dia rasa macam aku rasa aku susah nak fokus baca buku. Jadi maybe membaca ni bukan aku punya forte lah. Kan? Jadi dia ambil kira jadi dia alter sikit. Mungkin cara dia untuk nak gain knowledge melalui cara yang lain. Jadi dia cipta rutin dia sendiri. Dia cipta habit dia sendiri. Faham. Dia berbalik kepada value masing-masing lah. Macam tu. Okey, rutin adalah perkara yang kita buat dan yang sering kali kita buat. Habit adalah perkara yang kita buat tanpa kita sedar. Betul? Betul. Itu kesimpulan dia, guys. Nampak tak? Saya dah tahu dah simpulkan. Jangan. Boleh lagi. Jangan 15 minit dia tak panggil podcast. Dia panggil konten. Dah habis kesimpulan dah. Jangan. Itu kesimpulan daripada rutin dan habit. So nak bezakan tu, sebab bila kita dapat bezakan, baru kita tahu kita nak buat yang mana. Betul. Kita nak buat yang rutin ke? Okey, bab ni kita nak buat habit ke? So okey, saya nak tanya juga pandangan korang. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang yang mungkin merasakan rutin kita tak bermanfaat, tapi kita merasakan rutin kita bermanfaat. Seperti contoh, ada seorang kawan saya. Seminggu boleh jadi 3 kali dia akan pergi mancing. Mancing. Dia pergi mancing. Bagi orang yang tak faham dan yang tak tahu keindahan dan keseronokan memancing, dia merasakan rutin tu tak bermanfaat. Buat apa kau beli umpan saja dah 50, bayar mancing kan 60. So 100 habis sehari kan. Walaupun dia cari duit sendiri, orang tu tak minta duit dia pun. Kan? Dia cari duit dia sendiri. Tak ada, kita bukan cerita pasal pembaziran. Tapi kita cerita sama ada macam mana kita nak berinteraksi dengan orang yang mungkin dia cakap rutin kita ni tak bermanfaat, tapi bagi kita dia sangatlah menyenangkan. Di sebalik keserabutan tu, ketenangan dia ada di kolam mancing. Betul. Jadi macam mana kita nak berinteraksi? Adakah kita kena ubah rutin kita atau kita proceed jalan rutin kita? Saya rasa memang proceed. Sebab tadi Amir bagi tahu satu benda yang sangat penting. Apa dia punya dorongan orang tu buat yang mungkin orang lain rasa benda tu simple je. Mungkin sampai tahap dia rasakan benda tu sia-sia apa yang orang buat tu buat, rasa
sangat-sangat bernilai. Sebab tu tadi saya sangat sangat tertarik daripada apa yang Audi cakap. Nilai-nilai teras diri ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil core values. Yang mana kita semua mungkin ada nilai-nilai teras diri yang lain-lain. Mungkin tak sama. Tapi kalau kita kaitkan dari aspek keagamaan, contohnya lah adalah nilai-nilai teras diri yang mungkin kita kongsi sama-sama. Ya, betul. Tapi yang membuatkan kita ni ialah kita, kan, bila kita cakap tentang kita, Boleh masuk. kan, nilai-nilai teras diri tu yang membuatkan kalau kita cakap rutin ni kita rasa sangat bermakna untuk kita. Mungkin orang lain rasa benda ni aku tak nak buat, aku rasa sia-sia. Aku kau. Kan, kalau kita rasakan benda tu sangat bernilai untuk kita, teruskan sahaja. Teruskan sahaja. Selagi mana tak membebankan orang lain, tak membebankan diri sendiri, teruskan jalan. Ya, dan tak meletakkan apa-apa risiko ke apa. Kalau ada yang suka rutin dia kerja bangunan, panjat bangunan tinggi, payah juga kan. So selagi tak memudaratkan, tak memudaratkan, erti kata lain tak membazir, tak menyusahkan orang lain, tak memudaratkan atau menyeksa diri, masih okey lah. So nanti saya boleh share dengan pandangan saya ni dekat kawan saya yang mancing. Saya mewakili dia. Sebab saya pun ada, mungkin saya ada rutin saya yang diorang pun tak faham. Orang mancing ni tak faham. Contoh kita mungkin orang yang baca buku. Buat apa kau baca-baca buku ni kan? Benda sekarang boleh tengok video je. Bagi kita itu adalah satu kepuasan di mana kita dapat sumber ataupun ilmu tu daripada sumber yang asas dia. Yang daripada mana dia datang. So kita dapat kaji, orang ni bercakap selepas dia membaca buku ni. Jadi kita cari buku ni. So baik kita cari the real source kan. Sumber yang asli yang betul-betul orang kata apa, dapat membantu kita lah. Dan kalau tanya saya, sejujurnya saya tak kisah pun lah kalau ada orang tak suka dengan rutin saya, selagi mana rutin tu tak kacau orang lain. Kalau melalak, menyanyi, bising, yelah orang marah kan. Kalau macam Udin, macam mana pandangan kalau ada orang yang macam apa rutin kau ni? Tak best lah. Aku incline untuk katakan we will never understand what people we will never understand until we experience something. Ya, betul. Kiranya kita tak akan faham sesuatu perkara melainkan kita sendiri yang lalui perkara tersebut. Yalah, mungkin kita boleh tahu secara theoretical, secara teorinya kita faham, kita tahu. Tapi kita tak boleh katakan kita faham sebenarnya, sebenar-benarnya kita tak boleh kata. Ya, betul. Dia punya kefahaman tu ada standard dia. Jadi aku rasakanlah, aku incline untuk katakan kalau this particular individual ada habit ataupun ada rutin tersendiri, ada hobi tersendiri, aku macam up to you lah. Sebab tak rasa macam, maybe kita akan at one point kita akan macam persoalkan lah apa yang best kan. Contoh aku ada seorang kawan yang minat ataupun suka sangat gemar makan nasi ayam penyet. Yang penyet. Nasi gepuk. Nasi ayam pedas tu. Seminggu sekali boleh lah. Seminggu sekali boleh. Lepas tu sampai tahap dia kata, nasi ayam gepuk in my vein. Dalam aku punya urat lah, darah. To that extent, aku macam apa yang sedap sangat dengan menu yang sangat basic ni kan. Lepas tu since kita pun seminggu sekali juga kan kita makan kan. Aku cuba untuk hayati, mendalami apa sebenarnya yang orang katakan sebagai orang boleh jadikan makan nasi ayam gepuk ni sebagai rutin. Kita bolehlah dapatlah capailah juga understanding tu, tapi aku tak rasa aku punya understanding tu sama macam orang lain. Dia macam ni, nak mudah faham dia macam ni. Kalau nak rasa air sirap yang paling sedap, boleh pergi ke gerai tu. Gerai AA ni. Contoh boleh pergi ke gerai AA. Tapi orang tu tak mampu pergi gerai A, dia rasa kat gerai B. Walaupun macam mana kita explain sedap sekalipun air sirap kedai A tu,
selagi mana dia tak rasa, Ya, dia takkan dapat. Ya. Dia takkan dapat faham rasa sedap tu. Betul. Aku rasa air sirap ni biasa je. Kan? Sama je macam air sirap lain. Tak, kau kena rasa dulu. Baru kau baru kau berdapat nilai. Macam Audi cakap tadi lah. Kau kena lalui dulu. Baru kau akan faham lah kan. Dia kalau dalam tasawuf kan, setiap orang rasa cinta Allah tu berbeza-beza. Betul. Ulama ni kata cara dia melalui cinta perjalanan dia mendapatkan cinta Allah tu berbeza dengan ulama yang lain. Betul. Dia punya karomah yang dia dapat berbeza dengan karomah yang ulama lain dia dapat. Itu dalam sudut tasawuf lah. Aku tertarik untuk nak tanya Encik Arif kan. Dengan jangan tanya aku. Kau pernah dengar Azri Walter kata disiplin bukan motivasi tu tak ada apa-apa. Itu mitos. Dia lebih kepada disiplin je sebenarnya. Jadi bila mana kita membahaskan bab disiplin dengan motivasi ni, sangat menarik lah bila kita dapat invite seorang ahli psikologis kan sendiri. Jadi saya nak tahu apa pendapat Encik Arif sendiri tentang motivasi versus disiplin. Dia pun kaitkan juga dengan apa yang kita bincangkan ni dari segi rutin kan. Bila mana tadi last kali orang kata terma yang Audi sebut itu adalah disiplin. Di mana kalau kita nak jadikan satu aktiviti ni daripada rutin lepas tu jadi habit, disiplin tu sangat penting. Sebab kalau kita tak ada satu perkara yang kita panggil sebagai disiplin ni, nak buat benda tu hari-hari contohnya, mungkin nanti kita akan bermalas-malasan. Betul kan. Jadi benda tu akan menyebabkan kita rasa tak ada manfaat, tak ada kepentingannya. So kalau nak kaitkan pula dengan motivasi dengan disiplin ni, kalau tadi saya ada sebut motivasi ni adalah satu benda yang kita nak buat sebab kita nak elak benda yang tak menyelesaikan akan dialami oleh kita. Jadi benda tu saya rasa mungkin ialah kalau kita nak terjemahkan ataupun nak guna kata-kata yang lebih hopeful, yang lebih orang kata orang akan rasa lebih bersemangat nak buat sesuatu, mungkin kita boleh gunakan terma motivasi. Pada masa yang sama kita pun mungkin boleh tahu tujuan kita nak kongsikan benda ni ialah untuk mendorong orang tu untuk buat sesuatu tu supaya dia akan rasa ada makna, ada tujuan dia lakukan sesuatu, dan harapnya kehidupan dia akan jadi lebih tersusun lah. Betul. Lebih tersusun. Bagi saya macam itulah. I see. So dalam psikologi positif ada satu teori yang mengatakan seorang ahli psikologis yang bernama Fredrickson, dia pelopor bagi teori broaden and build. Teori broaden and build theory, if you have heard, right? Yep. So dia kata berkait dengan positive emotion, maknanya emosi positif, gembira, joy dan sebagainya. Bila mana kita dapat memanfaatkan emosi positif tu, apa-apa yang kita buat, kita akan termotivasi untuk maintain buat sesuatu perkara tu. Jadi macam mana Encik Arif rasa? Dia ada kaitan lah. Sebab tadi kalau sebut tentang emosi ni pula, emosi-emosi yang mana kita rasakan, emosi yang saya akan gunakan ni, kita panggil air quotes. Sebab kalau saya bercakap tentang emosi, saya kurang gemar nak klasifikasikan emosi ni emosi positif ataupun negatif. Sebab dia memberikan bagi saya satu stigma tentang emosi yang kita rasa. Emosi yang kita katakan sebagai emosi negatif pun, maaf ni mungkin orang kata a little bit segue daripada apa yang kita bincangkan tentang rutin ni kan. Maaf. Tak apa. Cumanya bila kita nak cakap tentang emosi ni pula, dia ada kaitan dengan chemical. Jadi kalau kita ada emosi-emosi yang kita katakan sebagai emosi positif, contohnya akan ada chemical, rembisan-rembisan bahan kimia dalam otak yang kita mungkin panggil sebagai contoh endorfin. Yang mungkin kita kaitkan macam orang makan coklat contohnya lah. Makan coklat pun, kalau makan coklat boleh jadi akan
activate certain stimulus in our brain yang akan merembeskan kegembiraan. Betul. Endorfin ini lah. Endorfin. Jadi perasaan-perasaan ni pun macam Auji cakap tadi, akibat daripada interaksi yang ada dekat dalam tubuh badan kita ni, rembesan-rembesan kimia ni, mungkin dia boleh mendorong kita untuk buat sesuatu yang mana kita katakan, nak bagi mudah, itulah motivasi yang mendorong kita untuk buat sesuatu benda tu. Jadi kiranya Encik Arif incline untuk cakap yang tiga-tiga aspek ni interconnected. Betul. I see. Faham? Menarik. Okey. Kalau kita balik kepada kita punya tajuk tadi. Okey. Audi tadi dah start dia masuk ke tasawuf sikit kan. So kita nak tengok dalam Islam, kebiasaannya rutin ni adalah perkara yang akan membuat seseorang tu bosan apabila dia tak nampak hasil dia. Betul kan? Kebiasaannya. Diet adalah satu rutin. Dia bukan habit. Dia buat dalam keadaan dia sedar. So dia ada satu rutin. Apabila dia diet dan dia tetap tak kurus-kurus, dia akan bosan. Pakailah motivation yang macam mana pun, dia akan bosan. Sama juga dengan menabung. Adalah satu rutin. Menabung, orang tua-tua kata simpan sampai jadi, simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dia kadang-kadang dia jadi terbalik. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bosan. Sebab rutin tu tak nampak pun bukitnya. Bukit tu tak nampak. Bergantung kepada banyak mana dia simpan. So kalau kita tengok, agama Islam adalah sebuah agama yang sangat mementingkan rutin harian. Hatta imam-imam terdahulu, antaranya Imam Tirmizi, telah mengkitabkan hadis-hadis yang berkaitan dengan keagungan Rasulullah SAW. Dan dekat dalam Syama'il Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmizi, banyak menceritakan tentang rutin-rutin harian. Rasulullah bangun tidur macam mana. Untuk asal ni mungkin untuk kita contohi, kan? Untuk kita contohi. Tapi dekat situ kita dapat lihat bahawasanya Rasulullah pun ada satu rutin yang bukan satu, maksudnya ada rutin yang disusun dan dilakukanlah. So bangun pagi dia akan baca doa, lepas tu dia akan bangun untuk bersihkan diri dan sebagainya lah, kan, sehinggalah ke dia tidur balik. Kita pun daripada kecil kita diajar adab daripada buka mata sampai ke tutup mata, kan. So agama Islam ni sangat menekankan rutin sebenarnya. Dan antara syariat yang sangat menekan rutin adalah persyariatan solat. Persyariatan solat. Solat asalnya adalah 50 waktu. Tapi Musa alaihissalam kata tak mampu ni. Umat kau nak buat 50 waktu. Sehinggalah Nabi Muhammad minta diskaun dengan Tuhan, dapatlah 5 waktu. Dan itu pun adalah rutin yang hari-hari, hatta walaupun kita terbaring tak dapat gerak apa pun kita kena buat. Kita kena buat. Maksudnya sangat menekankan. Saya tak nak bahas tentang bagaimana solat mampu membuatkan kita, mengajar kita tepat waktu. Saya tak nak bahas tentang benda-benda tu. Tapi saya nak bahas satu benda. Bukanlah bahas, saya nak discuss satu benda lah yang mungkin Encik Arif pun dapat membantu juga. Macam kita cakap awal tadi, ada satu rutin yang kita tak nampak hasil dia, kita akan bosan buat. Kita akan rasa, ada yang kita buat, kita terus buat, tapi kita rasa macam kosong. Kita rasa diet kita pun diet yang kosong. Tak kurus-kurus ni. Yang mana nak besarkan badan tak besar-besar ni, kan. So balik kepada solat tadi, dia adalah satu ganjaran yang kita tak nampak. Dan kalau ganjaran tu dapat dekat dunia pun kita tak tahu tu asbab solat. Mungkin kita tak nampak tu asbab solat. Mungkin kita, ada orang dia tak pandai nak menilai macam tu. Ni sebab aku jaga solat, Tuhan mudahkan urusan aku. Tak, dia tak pandai. So kita tak nampak. Totally memang kita tak nampak ganjaran tu. Jadi macam mana kita ni sebagai satu orang yang ada agama, yang berpegang kepada agama, dan satu orang nak mencari satu rutin yang bermanfaat ataupun rutin yang baik untuk diri kita juga, untuk tidak bosan dengan rutin tu, macam mana? Ataupun tidak merasakan rutin tu sekadar buat sahaja. Macam mana kita nak dapat benda tu? Bagi saya kan, Amir, memang sangat, orang kata,
philosophical jugalah dari segi perbincangan kita ni kan. Lebih-lebih lagi kalau kita nak melibatkan aspek keagamaan juga. Cuma bila tadi kalau perasaan kosong, bukan setakat solat, tapi dalam kehidupan saya sebagai seorang profesional, berinteraksi lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita, yang mana tak kisah agama apa sekalipun, Islam ke, Buddha ke, Hindu ke, mereka akan bagi tahu yang mungkin ahli keluarga, ibu ayah akan menasihatkan kepada mereka cara mereka untuk menangani ataupun memperbaiki, meningkatkan kualiti kesihatan mental mereka ialah untuk berbalik pada agama. Yes. Solat, betul, kerohanian, solat ke, baca Al-Quran. Ini dua perkara yang kebiasaan yang saya dengar lah, solat dan juga baca Al-Quran. Dan kebiasaannya mereka akan katakan tak berhasil. Mereka pesakit saya lah, pesakit tak berhasil. Solat ke, masih lagi rasa kosong. Itu perkataan yang Amir gunakan tadi, yang saya sempat tangkap. Jadi di antara perkara, kalau pesakit saya ni, sebab saya nak pastikan aspek profesional dan peribadi, sebab saya kalau saya kongsi agama dengan pesakit saya cuba untuk separate profesional dengan peribadi. Jadi kalau mereka bagi kebenaran untuk saya tambah atau selitkan aspek keagamaan ni, saya akan bincangkan dekat diorang tentang apakah ketenangan yang mungkin awak dapat, tak kisah dari segi apa awak lakukan sekalipun. Kalau nak libatkan aspek keagamaan ke, kalau nak libatkan aspek macam pergi ke flora fauna ke, melibatkan diri dengan hutan-hutan ke apa semua tu, apa yang awak akan dapat ketenangan bila awak lakukan sesuatu benda tu. Sebab ketenangan bagi saya itu satu benda yang kita dapat from within, di dalam diri kita sendiri. Kita tak boleh nampak tenang, sama juga kita tak boleh nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita akan rasakan perasaan tranquility, satu perasaan yang kita mungkin tak boleh nak describe panjang. Kita akan rasa macam tenang je bila buat sesuatu benda. Ada orang alhamdulillah dapat solat, dapat bangun solat tahajud contohnya, bila mana orang tak ada tidur bunyi-bunyi cekerik-cekerik je, dia akan dapat ketenangan dan dia rasakan itu membuatkan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dapat ketenangan dengan cara-cara yang lain. Jadi saya punya cara saya tengok ialah apa ketenangan yang awak dapat bila awak lakukan aktiviti-aktiviti yang tertentu. Itu salah satu, orang kata salah satu prong yang saya akan gunakan untuk cuba membantu mereka untuk dapatkan makna daripada, kalau kita bincangkan solat lah. Kalau solat mungkin makna mereka dapat daripada kalau daripada rutin harian, seperti contoh diet tadi tu, dan dia rasa macam tak nampak lagi apa semua, macam mana dia nak kekal semangat? Adakah dengan motivation? Bagi saya itu kita katakan buat je dulu. Buat je Buat je sampailah awak rasa sampai lunyai. Renyak sampai lunyai. Dengar tu. Kalau diet buat je. Kalau tengah diet sekarang buat je. InsyaAllah akan tiba waktunya hasil dia datang. So saya tertarik tentang tahajud tadi kan. Dalam Quran Allah mensyariatkan, atau Allah bagi tahu, Allah pesan dekat Nabi dalam surah Muzammil, wahai orang yang berselimut, bangkitlah kau mengerjakan solat tahajud di sepertiga malam atau separuh daripadanya atau kurang sedikit, kerana sebentar nanti ataupun nanti akan turunnya Al-Quran, ataupun ketika selepas ini akan turunnya Al-Quran yang ayat-ayat Qurannya penuh dengan keberatan untuk orang nak mengamalkan, dan Al-Quran itu sendiri pun berat untuk dibawa lah oleh seorang Rasul untuk disampaikan perjuangan dakwah. Dan itu adalah satu rutin yang Tuhan bagi dekat Rasulullah. Tuhan bagi kat Rasulullah untuk Rasulullah mendapat satu kekuatan yang mungkin tak, bukanlah kita tak perlu, tapi mungkin tanggungjawab Rasulullah tu lebih besar berbanding kita kan. So bagi saya, rutin yang baik tu akan memberi kesan yang baik kepada seseorang tu. Dan itu saya dapat kesimpulan tu daripada tadi itulah, di mana okey, kau memang, semua orang ada rutin harian, semua orang difardukan 5 kali sehari. Betul. Tapi kalau ada something yang extra kita buat, kita akan dapat lebih ya. Begitu juga dengan kehidupan harian kita. Selagi mana kita ada satu rutin yang mungkin ekstra sikit daripada orang, kita keluar sikit daripada konteks agama, kita ekstra sikit belajar daripada orang, kita ekstra sikit baca buku daripada orang,
kita extra sikit mancing daripada orang, secara tak langsung kita akan ada satu value yang lebih daripada orang lain. Betul. Kalau kawan saya tu tak payah bohong lah umpan. Memang dia power. Umpan mancing memang dia power. So tu cakap sebab rutin dia tadi. Dia buat extra daripada orang lain. Orang lain mancing seminggu sekali, dia 3 kali seminggu. So kat situ saya nampak kesimpulan bahawasanya rutin yang baik akan mendatangkan value yang baik pada diri kita. So start sekarang lah kita kena tengok schedule balik. Betul. Rutin kita ni. Tapi berkaitan dengan habit pula macam mana? Macam mana? Okay, sebelum kita pergi ke habit, saya nak tanya, okay, kita dah tahu rutin yang baik akan mendatangkan hasil yang baik kepada seseorang. Dan sekarang ni kita nak ubah ni. Jadi macam mana kita nak keluar daripada rutin yang tak baik tu? Faham tak? Faham. Mana pintu keluarnya? Nanti Audi pun kena sendirikan jawapan ni. Tak nak sama tau. Nak kena lain. So itu cakap, kalau dia dah ada satu rutin yang mungkin tak baik, dia sendiri pun rasa rutin tu tak baik. Macam mana dia nak keluar sebab dia dah jadi rutin. Betul. Tapi kan boleh tak sebelum kita masuk macam mana kita nak keluar daripada rutin yang ni, kita tengok dulu macam mana pesakit-pesakit mental melalui kehidupan seharian dia. Jadi nak tengok berdasarkan Encik Arif punya kebanyakan cerita daripada patient tu kan. Jadi patient tu kebanyakannya rutin dia macam mana. Kita nak tahu tu. Kemudian kita of course mereka yang ada sakit mental ni kebanyakan selalunya akan ada rutin yang kita cakap yang tidak sihat lah kan. Kalau tak, dia tak adalah develop such illness. So then after that mungkin Encik Arif boleh explain macam mana kita nak keluar, get out of that darkness. Yes. So tadi kalau kita nak tengok dari segi rutin harian, lebih-lebih lagi kalau kita bercakap tentang pesakit-pesakit ataupun mereka yang ada kecelaruan mental ataupun mental disorder ni lah kan. Sebab ada banyak sebenarnya, we have a variety of psychological disorders. Ada banyak sangat kategori-kategori kecelaruan mental yang kita ada. Jadi ada simptom-simptom ataupun kriteria tertentu yang perlu orang tu miliki untuk dia dikatakan mempunyai suatu kecelaruan mental. Yang mungkin paling biasa yang kita dengar ialah kemurungan ataupun depression. Kan? Jadi di mana ada simptom-simptom yang tertentu ni yang mungkin kita katakan simptom itu lah yang mendorong orang tu untuk lebih lagi mempunyai suatu perasaan kemurungan. Sama ada tidur lebih ke ataupun tak tidur langsung, makan lebih ke atau tak makan langsung, atau perasaan yang tak ada harapan yang sangat-sangat tinggi, ataupun mempunyai suatu pemikiran yang merasakan macam tak ada guna dah nak hidup ni. Dan macam tadi saya assume lah, boleh betulkan saya Udin Amir kalau saya salah, yang mana yang tingkah laku yang tak sihat tadi tu mungkin kita sebut kepada pencederaan diri sendiri ataupun self harm lah, yang mana kebanyakan individu yang mempunyai kecelaruan mental ni ada kecenderungan ataupun ada sejarah untuk mereka mencederakan diri mereka sendiri. Jadi kalau nak menjawab pula soalan awal Amir tadi tu kan, yang mana kalau kita nak cuba bantu orang tu untuk cuba unlearn the behavior. Pertama sekali, macam kita nak balik awal tadi, as long as it's not a habit yet, then it will be easier. Maksudnya sebab rutin tu benda yang masih lagi bila kita buat tu kita rasa tak selesa. Jadi selagi benda tu benda yang kita katakan sebagai rutin, insyaAllah kebaran kalian untuk kita cuba unlearn tu lebih mudah berbanding dengan kalau benda tu dah jadi macam habit. Macam tadi sebelum kita join sesi ni, saya ada sempat bercakap dengan Amir, ada satu kecelaruan mental yang kita panggil sebagai hair pulling disorder, yang ada di bahagian obsessive and compulsive related disorders. Yang mana betul tarik rambut tu kan. Jadi salah satu intervensi yang kita lakukan ni kita panggil sebagai habit reversal training, untuk kita bantu orang yang ada kecelaruan ni untuk cuba unlearn the habit yang mereka ada tu, yang sebenarnya boleh untuk kita substitute ke, ataupun kita kena pasti benda-benda yang tak memudaratkan scalp ataupun kulit kepala mereka kan. So ada cara-cara yang tertentu yang mana kalau benda tu kita rasakan rutin kau macam datang kerja pukul 10 kan, rutin
Padahal kena masuk pukul 9. Contohnya kalau bukan fleksi macam tentang kita lah kan. Padahal kena masuk pukul 9. So apa kata kalau kita nak cuba bantu dia, nak cuba datang awal, kita tengok macam mana jadual harian dia orang. Dan juga semestinya kita tengok macam mana dia orang punya alarm. Adakah alarm dia orang set sejam sebelum ke, 2 jam sebelum ke. So this kind of process kita kena pasti. Lepas tu kita tengok dari segi motivasi orang tu, dia nak cuba datang awal kerja ke tak kan. So banyaklah faktor yang kita boleh tengok untuk cuba unlearn a habit yang mungkin kita rasakan dan mereka sendiri rasakan. Kalau kita rasakan tak bermanfaat, dia orang rasakan bermanfaat, payah untuk kita cuba unlearn the unhelpful routine. Macam tu. Faham. Tambah-tambah sekarang ni dah nak masuk bulan Ramadan kan. Jadi kita punya rutin tu agak berbeza sikit lah nak compare dengan selain bulan Ramadan. Betul. Jadi confirm mesti ada ujian, rintangan untuk mereka-mereka yang ada mental disorder ni. Cuma macam tadi umum sangat pula bila cakap mental disorder kan. Nasib baik Encik Arif specify yang mana. Maybe kita boleh fokus pada depression kot kan. Sebab sekarang ni memang ramai yang dapat diagnosis depression, yang mungkin ada simptom-simptom depression. Jadi macam mana diorang nak survive dalam bulan Ramadan ni sendiri? Apa kata Encik Arif? Memang ada ramai patient yang saya ada jumpa waktu bulan Ramadan, yang mana tak dapat nak puasa tu biasa lah. Sebab memang kena makan ubat. So memang kalau skip tu, kesan sampingan dia tu kita katakan agak tinggi, memudaratkan kan. Alhamdulillah Islam pun sangat indah, yang mana mungkin diorang boleh ganti ke macam mana ke kan, bila ada waktunya untuk mereka ganti puasa tu. Jadi yang mana mereka nak cuba juga. Jadi apa yang saya galakkan dari segi rutin harian diorang, jangan tunggu bulan Ramadan awak nak buat rutin baru ni. Apa kata awak cuba buat dulu. Contoh, kita ada puasa sunat Isnin Khamis. Awak rasakan apakah perubahan fisiologi bila awak cuba berpuasa, yang mana sebenarnya hari tu tak wajib pun tak buat puasa. Kalau awak rasa macam berubah, buka lah. Ya betul lah. Ni sunat. Kalau awak dapat sampailah waktu berbuka, Alhamdulillah. Harap-harapnya awak dapat pahala kan. So untuk awak tengok trend, awak kena pasti macam mana yang berlaku dari segi fisiologi awak, supaya awak boleh adapt bila sampai the real thing, which is bulan Ramadan, which is satu perkara yang wajib kita lakukan sebagai seorang Muslim. Itulah yang akan membuatkan kita rasa, okay, ni persiapan yang aku dah buat sebelum-sebelum ni. Inilah rutin harian aku untuk bulan ini. Faham? Ni ada lagi satu aku nak tanya. Minta maaf Tak apa. Sebab aku rasa benda ni involve rutin juga, involve habit juga. Ketagihan. Kita boleh katakan ketagihan boleh? Pornografi. Ketagihan tu kalau kita rujuk dalam kitab terulung kitab terulung ahli psikologis klinikal kan, iaitu DSM. Dalam tu tak ada yang menyatakan spesifik tentang ketagihan kan, tentang kecelaruan ketagihan kan. Betul tak? Addiction, substance use lah. Substance saja kan. Saya rasa untuk pornografi addiction tak ada kan. Belum kan? Baca lagi. Jadi tak apalah, kita tolak tepi lah, sebab itu kerja untuk diagnosis sahaja. Kita boleh katakan yang mana addiction ni porn addiction ni dah jadi macam satu wabak dah dekat generasi sekarang. Sebab accessibility untuk kita nak tonton tu sangat mudah. Itu pun salah satu rutin Gen Z sekarang kan. Bukan Gen Z lah, our age pun, I think possibly your age pun boleh dapat access untuk tengok video tersebut. Jadi what do you think we can handle, especially dalam bulan Ramadan kan? Macam mana kita nak control kita punya addiction terhadap pornografi ni? Saya rasa mungkin bukan setakat dari segi ketagihan pornografi ni, tapi juga untuk banyak benda-benda yang kita rasakan akan jadi terjejas bila masuk bulan Ramadan. Ya betul. Mungkin boleh datang kepada apa yang mendorong kita untuk buat benda tu in the first place. What drives us to do
what drives us to do certain things that may actually be detrimental, yang mungkin akan menyebabkan kita rasa macam diri kita ni sebenarnya banyak kemudaratan yang kita akan terima bila mana kita buat benda tu. So andai kata kan, kalau tadi Audi bagi contoh tentang ketagihan pornografi, kalau orang tu berasakan yang sebenarnya dia lebih nak tengok dari segi the connection ataupun perkara-perkara yang dia membuatkan rasa gembira contohnya. Jadi dalam persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan dan juga and beyond, sebab perkara ni tak kisah bulan apa sekalipun, coming back to this particular issue, it is satu perkara yang mendatangkan banyak kemudaratan. Tak sihat lah Amir. Jadi kita tengok kalau benda tu sebenarnya yang mendorong mereka buat benda tu, mungkin kita boleh tengok ataupun galakkan dia orang untuk berinteraksi, pergi masjid ke, kalau orang tu suka pergi masjid ke, ataupun dekat tempat kerja, tengok dari segi apakah benda-benda yang diorang rasa diorang boleh untuk menambahkan lagi interaksi diorang di antara satu sama lain. Sebab kalau dia rasakan the connectedness yang dia nampak bila mana dia tengok perkara-perkara yang sebegitu, itu yang mendorong dia untuk buat benda tu. Jadi kita tengok ada tak situasi-situasi yang kita boleh substitute. Macam tadi kita cakap tentang habit reversal training, kan ada tak benda-benda yang kita boleh substitute, dapat manfaat yang mungkin lebih banyak berbanding dengan kemudaratan yang kita dapat daripada benda yang kita buat tu. So itu pada pandangan saya dan juga dari segi apa yang saya alami tentang interaksi-interaksi bersama dengan pesakit-pesakit macam ni lah. Okay, kan ada ramai pesakit, Arif sendiri ada ramai pesakit. Saya nak tanya, sejauh mana rutin tu memberi kesan kepada kesihatan mental seseorang? Mungkin kalau dalam konteks depression, apa perkara-perkara yang boleh menyebabkan, apa rutin yang boleh menyebabkan dia jadi macam tu? Dia mesti akan ada satu rutin yang sama trend ni. Dia mungkin akan ada yang dia ni buat, dia ni pun buat, cuma yang ni lebih sikit kat sini, yang ni lebih sikit kat sini. Mesti ada trend dia tu kan. So apa kebiasaannya yang Cik Arif jumpa? Jadi sedangkan dalam DSM-5TR ini yang Audi sebut tadi, kitab terulang untuk klinikal psikologis ni Amir, ada tempoh hari. Kalau lebih dari 14 hari, dia boleh dikatakan mereka ini mengalami episod kemurungan. Jadi dalam 14 hari ni, kalau diorang buat rutin yang mana duduk atas katil ke, ataupun tak makan langsung ke, ataupun perasaan tak ada harapan tu sangat-sangat tinggi dan sangat lama, tak ada apa-apa perkara proses pemikiran contohnya yang mereka cuba dorong, cuba ada satu inisiatif untuk cuba menangani. Nak kata lawan tu bukan lawan, sebab saya pun bila saya bercakap dengan pesakit pun saya sangat cakna, peka dengan apa yang saya keluarkan daripada mulut saya. Lawan ke, tadi saya sebut emosi negatif positif ke. So bila mana kita tengok dari segi yang kemurungan ni, kepentingan rutin Amir sangat-sangat bernilai. Ada satu intervensi dalam nak membantu orang yang ada kemurungan yang kita panggil sebagai behavioral activation. Kita cuba mengaktifkan aspek tingkah laku, yang mana dalam ni ada 3 kategori yang kita katakan kategori necessary, penting untuk awak buat, kategori rutin yang awak rasakan awak boleh buat, dan juga kategori pleasurable yang awak rasakan benda tu awak akan dapat satu perasaan yang menyeronokkan. Jadi rutin tu sangat penting. Kalau kita boleh kenal pasti benda tu dan mereka cuba boleh bagi dorongan untuk mereka cuba buat benda tu, InsyaAllah mereka cuba boleh bantu diri mereka sendiri bagi tangani perasaan kemurungan. Nak rasa murung tak apa. Kita bukan nak bagi tahu nak rasa murung tak boleh. Boleh rasa murung, boleh rasa sedih, boleh rasa marah. Cuma apa yang kita buat dalam episod kita tu untuk kita bantu diri kita pada waktu tu, dan rutin semestinya satu benda yang penting. Bukan episod podcast episod. Episod kehidupan dia. Betul. Episod kehidupan dia. Jadi macam tu guys, yang mana menonton saya sebenarnya banyak lagi benda yang mungkin kita boleh bincangkan kan, yang mungkin boleh kita tanyakan. Kalau cerita pasal depression ni, dia adalah 2 hari 1 malam tak habis. Tak bagi. Dia takkan habis. Kalau cerita saya ada satu benda yang dalam kepala saya, oleh kerana terlalu banyaknya labakan information sekarang, menjadikan semua orang rasa diri dia depression. Oh, itu satu. Saya agak terkilan dekat situ lah.
bukan terkilan rasa macam self-diagnose ni satu perkara yang sangat tak sihat. Berbahaya. Membahaya. Betul. Apabila dia dengar je perkataan pelik depression, dia cari depression ni adalah orang yang dapat kemurungan, adalah orang yang dapat tekanan yang heavy, berat, dan dia lah merasakan dia lah yang paling teruk. Sedangkan kalau ikutkan simptom, jauh lagi perjalanan tu. Hatta budak-budak sekolah sekarang, depression aku duduk dengan keluarga aku sekarang. Seolah-olah yang zaman dulu kita kecil-kecil yang kena pukul dengan hanger ni tak depress. Macam saya rasa macam saya punya kehidupan lagi mencabar kot. Masa kecil zaman-zaman kita kalau pukul kena pukul dengan mak ayah, bawa pergi balai polis gelak. Sekarang kena pukul dengan mak ayah, bawa pergi balai polis, mak ayah kena gari. So nak cakap kita tak ada kuasa lagi. Zaman tu tak ada pendedahan lagi dalam didikan anak-anak. Tapi kita boleh menjalani hari itu sehinggalah sekarang menjadikan sedikit generasi kita ni lebih advance sikit daripada generasi kemudian ni, yang kemudian ni kan. Cuma lambakan information tu yang menjadikan satu lagi masalah yang besar di sebalik mental generasi sekarang mungkin tak sesolid dulu. Mungkin saya cakap mungkin. Saya tak cakap semua orang. Ada yang bagus-bagus kan. Dia macam itulah, makin besar periuk nasinya, makin besarlah keraknya. Betul. Kan. So mungkin dengan generasi sekarang yang sedikit tak solid dia punya kekuatan mental, dan lalu information pula datang dan dia claim bahawa dia depression, dia anxiety, padahal tangan tak gigil apa so berdebar sikit je nak exam, kena marah dengan cikgu. Aku kena marah petang tadi dengan cikgu sampai anxiety. Masa aku kena panic attack. Aku kena panic attack. Saya tak nafi kalau ada yang betul-betul kena dan dia dapat diagnose. Kita boleh memahami benda tu. So information itu antara orang kata apa, saya punya pandangan terhadap orang kata situation kita bila kita cerita tentang depress, bila kita cerita tentang mental health ni. Semua orang akan rasa dia ada satu penyakit mental health, seolah-olah penyakit tu kalau kena dia boleh lagi gelak-gelak. Setujunya orang depression ni tak mampu dah nak menghadapi tu. Nak keluar, ada yang sampai rasa minta maaf cakap sampai nak bunuh diri. Dah fikir dah pisau mana dia nak pakai untuk dia tikam. Adakah kita sampai macam tu, ataupun adakah kita nak kita sampai macam tu? Tu pun boleh menjadi sedikit orang kata apa, persoalan lah untuk kita sebelum kita nak self diagnose kita punya diri sendiri kan. So kalau kita balik kepada rutin, kita tak dapat nafikan lah rutin yang baik akan menghasilkan habit yang InsyaAllah bermanfaat juga. Dia akan mengubah habit kita secara keseluruhannya, sehingga kan kita merasakan bahawa tidak sempurna kalau kita tak buat perkara ni. Dan kita cubalah untuk terapkan rutin yang baik dalam kehidupan kita kan. So Audi nak tanya soalan, tapi soalan ni mudah ya. Sekarang dah berapa minit? Rasanya dah boleh kita conclude kan kata-kata terakhir daripada Encik Arif ke? Sikit lagi. Sikit daripada saya. Sebelum saya serahkan ke Encik Arif, saya nak Audi closing sikit. Lepas tu mungkin saya akan bagi sikit. Lepas tu baru kita akan pindah kepada Encik Arif. So boleh silakan Audi. Okay, saya tak nak cakap apa sangat lah, tapi saya nak highlightkan dekat macam mana yang Encik Arif explain ataupun terangkan berkenaan dengan apa yang kita boleh buat untuk kita nak improve kita punya rutin. Salah satunya adalah dengan menggunakan behavioral activation. Betul. Jadi itu salah satu, saya just nak bagi advocate, nak bagi tahu semua orang bahawa behavioral activation tu salah satu tools yang terapis guna dalam sesi mereka untuk kita nak bantu, kita tengok macam mana kita nak tackle isu sekian-sekian. Jadi bagi mereka yang saya nak ajak atau nak seru, bagi mereka yang memerlukan bantuan ataupun assistant dari sudut psychological, boleh untuk set adakan temu janji dengan psikoterapis, dengan clinical psychologist, untuk kita buat
check balik, kita check up balik, tengok kita apa yang kita perlu touch up dekat diri kita. Dia tak semestinya orang yang pergi terapis ni ada masalah mental disorder. Tak semestinya perlu ada OCD, perlu ada diagnosis, perlu ada scan, tak perlu. Tapi kalau rasa macam memerlukan bantuan psikologikal, behavioral activation tu nampak dia bagi sedikit glimpse of how the therapy session will be conducted, right? So that is it lah. Jadi itu saya punya advocate lah, saya punya concern. Alright. Kalau ada lagi? Tak ada. Kalau macam saya pula, yang pertama, sebelum kita pergi ke rutin tu, benda yang paling penting yang kita kena tahu, walau macam mana lambatkan information tu datang dekat kita, jangan kita sekali-kali kepala tahu lah. Pala tahu. Kepala tahu ni bahaya. So jangan kita pala tahu. Kita tanyakan kepada orang yang lebih arif. So cari orang yang sesuai untuk kita bertanyakan keadaan kita. Dan bagi orang yang mungkin tengah menghadapi mental health issue, ataupun tengah menghadapi atau tengah berjuang, jangan sekali-kali segan dengan apa yang anda hadapi. Sebab apa? Sebab mental health ni dia sama je macam sakit demam. Dia bukanlah mungkin ada orang yang rasa dia gila, dia nanti harga diri dia jatuh. Tak. Dia sama. Penyakit yang Tuhan bagi dekat kita ni semuanya sama je. Kencing manisnya, darah tinggi, sakit jantung, dan mental health pun adalah salah satu cabang daripada situ. Cuma dia mempengaruhi cara kita berfikir, dia mempengaruhi rutin kita, dia mempengaruhi kita dengan orang lain. Mungkin orang yang sakit gout dia boleh gelak-gelak lagi, walaupun kaki dia tengah mencekam-cekam ni, tapi orang yang mental health mungkin tak dapat nak buat. Dan dia mungkin nampak terasing sikit, tapi hakikatnya di mata saya, diorang ni adalah sama orang yang diuji, orang yang diuji dengan satu penyakit yang Tuhan bagi, dan penyakit tu ada kesembuhannya, cuma kena cari dan selesaikan. Berjuanglah untuk dapat, seperti mana orang sakit buah pinggang berjuang untuk dialisis, seperti itulah kita berjuang untuk terapi-terapi yang kita ada. Jangan malu. Jangan malu. Itu benda yang, dan bagi siapa yang suka bahan orang yang ada masalah ni pun, jangan teruskan. Berhentilah di situ. Sebab kita tak tahu betapa sakit dan betapa susah yang dia berjuang dalam urusan dia. Dan untuk rutin, carilah rutin yang bermanfaat. Seperti mana yang kita cakap tadi, Imam Tirmizi dia bukan saja-saja buat apa, Syama'il Muhammadiyah tu untuk kita di era ini. Dan kerana apa? Kerana dia nak mengumpulkan yang pertama keagungan Nabi tu, dan nak mencontohi kan ada ayat Quran, barang siapa yang mencintai aku, Allah cakap, barang siapa yang mencintai aku fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang mencintai aku, merujuk kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Nabi Muhammad ni. So siapa lagi contoh dan suri tauladan yang terbaik untuk kita contohi rutin dia yang ada di dalam muka bumi ni, selain daripada Muhammad? Tak ada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang kita wajar untuk ikut. Jadi kita cuba untuk sebaiknya atau sebanyaknya memperbanyakkan lagi rutin-rutin yang bermanfaat. Kalau tak tahu mana satu rutin yang bermanfaat, buka Syama'il Muhammadiyah, kita tengok bagaimana Rasulullah memulakan kehidupan dan mengakhiri tidurnya sebelum dia bangkit semula pada hari esok. So untuk rutin itu saja. Kalau macam Encik Arif, mungkin ada sedikit sepatah kata-kata akhir. Semestinya terima kasih saya nak ucapkan sekali lagi kepada pasukan tentang kita, sebab jemput saya untuk ada di sesi podcast kita pada kali ini. Yang Audi cakap tadi, datang sesi terapi tak semestinya perlu ada diagnosis kecelaruan mental. Kalau nak bandingkan macam pergi servis kereta, servis kereta tak semestinya kena ada major breakdown patut nak pergi servis. Ada orang yang pergi fine tune je, ada orang yang pergi just standard service, medical check up pun sama. Betul. Ada orang yang memang itu yang kita nak cuba moving towards dari segi sesi-sesi psikoterapi ini. Bukan hanya khusus kepada orang yang ada kecelaruan mental ni kan. So Amir pun tadi kongsikan tentang macam mana kepentingan rutin dan juga macam mana banyak sangat sumber maklumat sekarang dengan
kemajuan teknologi yang kita ada sekarang ni kan. Jadi saya pun sama juga sekata dengan apa yang Amir kongsikan tadi, hati-hati bila mana kita nak tengok semua-semua maklumat ni, dan juga hati-hati bila kita nak cuba tengok simptom-simptom ni macam ada dekat aku. Mungkin ada kan, pada masa yang sama juga mungkin tak ada, tapi kita dia mungkin. Baru mungkin sajalah. Betul lah. Baru mungkin. Jadi kalau nak dapatkan kepastian, saya galakkan pergilah sama ada ke hospital-hospital yang terdekat ataupun kepada pusat-pusat psikologi yang ada klinikal psikologis yang boleh untuk membuat ataupun melakukan penilaian kecelaruan mental lah. Dan berbalik kepada rutin, bagi saya key takeaway yang harap-harapnya pendengar ataupun penonton podcast kita pada kali ni, rutin ni bila kita tengok kita buat sesuatu tu kita rasa macam tak selesa, kita rasa macam kena ada proses pemikiran satu, benda tu kita panggil sebagai rutin. Bila mana kita dah buat benda tu, bawa kereta contohnya, gosok gigi ke contohnya, benda yang kita rasa macam tak memerlukan proses pemikiran yang terlalu tinggi, boleh katakan benda tu dah jadi macam rutin. Habit. Sorry. Luar sedar. Okay. Dan semestinya bila mana Amir kongsikan tadi, kalau kita nak cuba tengok rutin tu bermanfaat ke atau tak bermanfaat, kita eksperimen dulu. Dan harap-harap kita ada satu, kita panggil macam dalam bahasa Inggeris, insight. Kita ada kesedaran, kita ada satu benda yang kita boleh berinteraksi dengan diri kita. Aku rasa benda ni macam mungkin tak bermanfaat untuk diri kita. Kita ni maksudnya kita lah kan. Jadi mungkin kita tengok apa benda yang kita boleh buat. So itu yang kita panggil insight. Jadi kalau kita rasa rutin tu bermanfaat, kita teruskan. Kalau kita rasa macam rutin tu tak bermanfaat, kita cuba kurangkan dan kita tambahkan dengan rutin-rutin yang lebih bermanfaat. So saya rasa itu mungkin kata-kata akhir yang saya nak kongsikan lah. Saya rasa kan tak payah kot kita nak kalut-kalut dapatkan diagnosis, betul tak? Kan? Kalau rasa macam ada simptom, pergi jumpa psikologis, dapatkan rawatan. Betul? Tak payah kalut lah nak dapatkan diagnosis tu. So terima kasih Encik Arif, terima kasih Audi. Kepada penonton semua, ingat kos untuk merawat mental health ni sangat tinggi. Jadi jagalah sebaik-baiknya mental kita. Berehatlah kalau penat, berhentilah kalau kata dah terlalu laju sangat dunia berjalan, berhentilah sekejap. Tak salah pun untuk kita nak sedikit orang kata apa, duduk seketika kan, duduk seketika supaya kita dapat menjaga kesihatan mental kita. So insyaAllah moga-moga podcast kali ni, pertemuan kali ni dapat memberi manfaat kepada semua. Ada doa ke? Tak ada. Ingat kepada semua insyaAllah. So nanti kita jumpa pada episod akan datang. InsyaAllah episod tu mungkin sama ada quarter life crisis ataupun resilience lah. Betul ke sebutan ni? Ya, betul. Okay. Lama dah berlatih tu. Okay, so insyaAllah nanti kalau jangan lupa subscribe, jangan lupa jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan jangan lupa komen untuk episod-episod yang akan datang insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.